Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji-pujian hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada pagi ini kita nak sambung pembacaan daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab hadis Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Dan kita telah tiba pada bab yang ke-11. Masih lagi pada tajuk berkenaan tentang diyat. Dan pada bab yang ke-11 ini Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu ma jaa, bab pada hadis yang telah datang fiman, pada seseorang yaqtulu, yang membunuh nafsan, satu jiwa, muahada ataupun muahida, yang mempunyai perjanjian. Apa daripada al-ahdu, perjanjian. Lalu seseorang yang telah membunuh seorang yang bukan Islam, walaupun dia bukan Islam tetapi pada waktu itu dia ada perjanjian keamanan, seperti kalau dalam istilah fiqh dikenali sebagai kafir zimmi. Maka apakah yang berlaku? Jom kita lihat riwayat 1388. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Ma'di bin Sulaiman an ibn Ajlan an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, ala, ketahuilah, man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh satu nyawa, muahidatan, yang mempunyai perjanjian, lahu zimmatullah, di mana orang tersebut mempunyai jaminan keselamatan Allah, wa zimmat rasulih, dan jaminan keselamatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ahfara, maka pembunuh telah melanggar bizimmatillah, dengan perjanjian keselamatan Allah. Maka apakah kesan dia? Fala yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan bau syurga. Padahal bau syurga ini boleh bau daripada mana? Wa inna rihaha, dan sesungguhnya bau syurga, la tujadu, boleh dibau dan boleh didapati, min masirati, daripada perjalanan, sab'ina kharifah, selama 70 tahun. Dia akan dijauhkan daripada syurga. Walaupun akhirnya dia mungkin masuk syurga, namun dia tidak akan masuk syurga pada kemasukan yang awal. Dia tak akan masuk syurga pada kemasukan sebelum daripada orang lain. Dia akan dijauhkan daripada syurga sehingga tibalah waktu, maka barulah Allah akan masukkannya ke dalam syurga. Maka ini adalah hadis menunjukkan besar kesalahan membunuh orang lain yang pada waktu itu ada perjanjian keselamatan dan keamanan daripada Allah dan Rasul. Bab yang ke-12, kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis Abu Hurairah, adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh telah diriwayatkan daripada sanad yang berbeza daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 1389. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Yahya bin Adam an Abi Bakr bin Ayyash an Abi Sa'id an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wada, telah membayar diat al-amiriyaini, kepada dua orang Banu Amir yang telah dibunuh oleh orang Islam, bidiyatil muslimin, dengan diat yang sama seperti orang Islam. Wa kana lahuma,
Dan kenapa Nabi pergi bayar diat? Kerana dua orang Banu Amir tersebut, mereka ada perjanjian dengan Nabi SAW, perjanjian keamanan. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini. Dan Abu Sa'ad Al-Baqqal, nama penuhnya adalah Sa'id bin Marzuban. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bab yang seterusnya, bab yang ke-13. Bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang fi hukmi, pada memutuskan waliyil qatil, wali ataupun ahli keluarga pembunuh, fil qisasi wal afwi, sama ada nak menerima qisas ataupun nak memaafkan. Maka pada waktu itu ada pilihan, sama ada nak menerima qisas ataupun pada waktu itu nak menerima akan bayaran ataupun akan diat. Maka jom kita lihat kepada Sahara. Zahiruhu annal ikhtiyar, bahawa yang akan membuat pilihan adalah wali kepada si mati. Bila seseorang itu kena bunuh, maka wali dia, orang yang bertanggungjawab terhadap urusan dia, seperti ayah ataupun atuk dia ataupun adik-beradik dia, maka wali pada waktu itu mereka akan buat keputusan. Sahara pada baris yang pertama, insya'u, jika mereka mahu, mereka pada waktu itu boleh melakukan qisas. Wa insya'u, jika mereka mahu, mereka boleh mengambil diat. Ini pilihan wali, dan inilah pandangan Imam Syafi'i dan Ahmad. Di sisi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, bahawa tidak boleh mengambil diat kecuali dengan kerelaan daripada pembunuh. Maka pembunuh pada waktu tu dia kena bersedia untuk bayar diat, sebab hukum yang asal adalah pada waktu itu qisas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, dan kemudian baru datangnya diat. Maka kalaulah wali pada waktu tu nak diat, dia kena ada perbincangan dengan pembunuh. Kalaulah pembunuh kata saya tak nak diat, saya tak mampu, saya sedia untuk dibunuh, maka qisaslah jawapan dia. Itu pandangan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Jelas ke jelas? Bab yang ke-1390. Wabihi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan wa Yahya bin Musa qala hadatsana Al-Walid bin Muslim qala hadatsana Al-Auza'i qala hadatsana Yahya bin Abi Katsir qala hadatsani Abu Salamah qala hadatsani Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, lamma fatahallahu, apabila Allah telah memberikan kemenangan ke atas rasulnya kota Mekah, qama fin nas, maka baginda telah berdiri di khalayak ramai, fahamidallah, memuji Allah, wa athna alaihi, dan mengagungkan Allah, thumma qala, kemudian baginda Nabi SAW bersabda, wa man kutila, dan barang siapa yang telah terbunuh, lahu baginya, qatilun, sesuatu kematian, ada ahli keluarganya terbunuh, fahuwa, maka wali tersebut, bi khairin nadharain, mendapat dua pilihan yang boleh dipilih, pilihan yang terbaik. Khair maksudnya yang terbaik. Dia boleh pilih salah satu daripada dua pilihan. Imma an ya'fu, sama ada dia boleh pilih untuk maafkan, dan kalaulah dia maafkan, dia dapat diat. Wa imma an yaqtul, ataupun dia boleh pilih untuk qisas, untuk pancung kepala pembunuh keluarga dia. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Wa'il bin Hujur, Anas bin Malik, Abu Shuraih, Khuwailid bin Amr. Riwayat 1391. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Ibnu Abi Dhi'b qala hadatsana Sa'id bin Abi Sa'id al-Makburi an Abi Shuraih al-Ka'bi. Abu Shuraih al-Ka'bi, yang ini nama dia datang tadi, nama penuhnya Khuwailid bin Amr. Maka daripada Abu Shuraih al-Ka'bi, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah bersabda, innallaha harrama Makkah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kota Mekah, walam yuharrimhan nas, Mekah menjadi haram. Haram maksudnya ada banyak pantang larangnya. Haram juga bermaksud mulia, pada waktu itu kemuliaannya lebih tinggi daripada tempat yang lain. Walam yuharrimhan nas, bukan manusia yang telah membuat kota Mekah sebagai tempat haram.
Man kana yu'minu billah, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, fala yasfikanna fiha dama, maka janganlah sesekali dia menumpahkan di tanah haram tadi dama sesuatu darah pun. Jangan bertengkar, jangan membunuh ketika mana berada di tanah haram. Wala ya'didanna, dan janganlah dia menebang fiha pada tanah haram syajara sebatang pokok pun. Fa in tarakhasa, maka jika tarakhasa, cuba membuat alasan keharusan membunuh di tanah haram. Tarakhasa maksudnya kelonggaran, alasan. Maka sabda Nabi, fa in tarakhasa, maka jika ada yang cuba membuat alasan keharusan membunuh di tanah haram. Kenapa? Dalilnya, mereka kata Nabi pada tahun 8 Hijrah, waktu pembukaan kota Mekah, Nabi bawa tentera lagi, Nabi kepung lagi, pakai baju besi lagi dan sebagainya. Kenapa Nabi boleh, kami tak boleh? Maka sebab itu sabda Nabi, fa in tarakhasa, maka jika cuba membuat alasan keharusan membunuh di tanah haram, mutarakhis oleh seseorang, faqala, maka katakanlah, uhillat, telah dihalalkan untuk Nabi SAW, fa innallaha, maka Allah Subhanahu wa taala, ahallaha, telah menghalalkan untukku, dan bukan selama-lamanya pun. Walam yuhillaha linnas, Allah tidak menghalalkan untuk manusia penumpahan darah. Wa innama, dan hanya senya telah dihalalkan untukku, sa'atan min nahar, satu bahagian daripada siang sahaja. Sa'ah maksudnya satu bahagian. Saya nampak ada yang terjemahkan sejam, maka satu bahagian. Sejak bila pembukaan kota Mekah sejam? Dia satu bahagian, satu tempoh. Dan kita dah belajar dah tempoh tu sebelum ini. Di antara pagi hingga asar, Allah benarkan Nabi SAW untuk membawa senjata ke tanah haram. Maka sabda Nabi SAW, wa innama, dan hanya senya uhillat, telah dihalalkan untukku berperang ketika pembukaan kota Mekah, sa'atan, hanya satu tempoh, min nahar, daripada waktu siang. Summa, kemudian, ianya adalah haramun, haram sehingga ke hari kiamat. Summa innakum, kemudian sesungguhnya kamu, wahai penduduk Khuza'ah, qataltum, kamu telah membunuh seseorang ini daripada kabilah Huzail, wa inni akiluh, dan sesungguhnya akulah yang akan membayar diatnya. Maka Nabi tunjuk contoh. Nabi kata, kenapa kau bunuh lelaki ni? Tanpa sebarang sebab. Tak apa, kali ini aku akan bayar diat dia. Sebab itu lihat kepada Sahara, akiluh aidiyatuh wal aqal i'ta'ud diyah. Maka Nabi SAW telah membayar diat untuk kabilah Khuza'ah. Faman kutila, maka barang siapa yang telah dibunuh baginya pembunuhan daripada keluarganya, ba'dal yaum, selepas daripada hari ini, fa ahluhu, maka keluarganya, baina khiratain, boleh membuat salah satu daripada dua pilihan, imma an yaqtulu, sama ada nak membunuh iaitu qisas, atau ya'khudul aqal, ataupun memaafkan dan mengambil diat. Maka daripada sini bukanlah maksud memaafkan tak ada diat. Ada setengah orang sangka begitu. Oh, kalau maafkan tak ada diat. Diat ada. Cuma pada waktu itu bila dia maafkan, tidaklah jatuh hukuman mati kepada pembunuh. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, wa hadis Abi Hurairah, dan hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih, dan telah meriwayatkannya Syaiban juga daripada Yahya bin Abi Kathir, riwayat yang seumpama ini, dan telah diriwayatkan juga daripada Abu Shurih Al-Khuzai daripada Nabi SAW, baginda bersabda, man kutila lahu qatil, barang siapa yang terbunuh baginya sesuatu pembunuhan, falahu an yaqtul, maka dia ada pilihan untuk memaaf, au ya'fu, ataupun mengampunkan, wa ya'khudhu diyah, dan mengambil diat. Wa dhahaba, dan telah mengambil pandangan ini sebahagian daripada ahli ilmu, dan inilah pandangan Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Riwayat 1392. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Abu Muawiyah ta'ala al-Amash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qutila, telah dibunuh seseorang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadufi'al qailu, maka telah diserahkan, fadufi'al qatilu, maka telah diserahkan pembunuh, ila walihi, kepada wali si mati,
Faqala al-qail, maka seseorang telah berkata, wahai utusan Allah, wallahi ma aradtu qatlah, sumpah demi Allah aku tidak ingin untuk membunuhnya. Lalu pada waktu itu dia kata dia tak sengaja membunuh. Maka sabda Nabi SAW, ama innahum, kalaulah pembunuh ini, in kana sadiqa, dia berkata benar, yang dia bunuh dalam keadaan tak sengaja, faqataltahu, tapi kamu tetap nak bunuhnya dengan alasan qisas, dakhaltan nar, kamu yang kena masuk neraka. Sebab dia bukan bunuh dengan sengaja, tapi sekarang ni dia dibunuh dengan oleh kamu dengan sengaja. Maka bila wali mendengar, fakhallahur rajul, maka wali pada wali pembunuh, wali keluarga yang kena bunuh telah membebaskannya. Wa kana maktufan, dan pada waktu itu lelaki tersebut tangannya sedang diikat di belakang. Sebab dia bersalah, tengah diikat di belakang. Binis'atin, dengan tali daripada kulit. Qal, berkata perawi, fa kharaja, maka dia telah keluar daripada itu, yajurru nis'atah, sambil menyirit akan tali yang diperbuat daripada kulit tadi. Dalam keadaan begitu, pada waktu itu dia dibebaskan. Fakana yusamma dan nis'ah, maka adalah lelaki itu dikenali dengan panggilan orang yang mempunyai tali diperbuat daripada kulit. Maka wali ni maafkan. Bukan senang nak maafkan orang yang telah bunuh keluarga, yang telah bunuh anak, yang telah bunuh orang yang kita sayangi. Tapi ada beberapa kisah yang kita boleh nampak pada zaman dulu dan pada zaman ini, bagaimana pada waktu itu ayah wali pada waktu itu maafkan pembunuh kepada anaknya. Bab yang ke-14, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang finnahyi, berkenaan larangan anil muslah, daripada memutilasikan seseorang ataupun amputasi. Ataupun apakah muslah? Muslah maksudnya adalah mencacat, mencederakan seseorang, sama ada dipotong hidungnya, dipotong tangannya, dipotong kemaluannya, dipotong apa-apa daripada tubuh badannya, maka itu dikenali sebagai muslah. Memutilasikan seseorang, mengamputisasi, apa perkataan dia? Sekejap bahasa Arab, bahasa dia. Apa yang perkataan dia? Muslah ni? Amputasi. Amputasi. Amputasi adalah mengkudungkan, memotong anggota badan. Amputasi. Okey. Amputasi bermaksud memotong sebahagian daripada anggota badan dengan pada waktu itu sesuatu sebab. Maka amputasi. Amputation, kalau bahasa Inggeris. Okey, terima kasih banyak. Amputasi. Dalam bahasa Arab disebut muslah. Zaman dulu orang kalau perang, maka dia akan potong tangan kumpulan yang kalah, nak tunjukkan dia kuat. Islam datang, Islam larang. Orang dulu kalau perang, dia akan potong telinga, hidung, jari jemari, tangan kadang-kala, kemaluan, jari kaki, dia akan potong. Dia akan hina mayat orang yang kalah. Itu zaman dulu. Tapi Islam tak benarkan. Bab yang ke-14, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang larangan anil muslah, daripada mengamputasikan ataupun memutilasikan seseorang yang kalah dalam peperangan. Riwayat 1393. Wabi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Alqamah bin Marthad an Sulaiman bin Buraidah an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah SAW, adalah Nabi SAW idza ba'atha amiran, apabila nak menghantar seorang ketua ke atas sesuatu gerombolan tentera, awsahu, maka Nabi SAW akan berwasiat kepada ketua pasukan fi khassati nafsih, secara khusus. Nabi akan panggil dia dan Nabi akan beri nasihat khusus kepada ketua pasukan tentera.
Apakah nasihat Nabi? Bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah. Wa man ma'ahu minal muslimina khaira, dan berlaku baik kepada tentera yang bersama dengannya. Faqala, maka sabda Nabi, ughzu, berjuanglah kamu bismillah, dengan nama Allah. Wa fi sabilillah, berjuanglah kamu pada jalan Allah. Qatilu, perangilah kamu man kafara billah, barang siapa yang kufur kepada Allah. Ughzu, berjuanglah kamu. Wala taghullu, dan jangan berlaku khianat. Taghullu, sahara baris yang pertama, al khiyanatu fil ghanimah, mencuri harta rampasan perang. Wala taghdiru, dan janganlah kamu melanggar perjanjian. Baris yang kedua sahara, ai naqdul ahad, melanggar perjanjian. Wala tamsulu, dan janganlah kamu mengamputasikan seseorang, ataupun pada waktu itu mengerat, memotong seseorang. Wala taqtulu walida, dan janganlah kamu membunuh kanak-kanak. Dan dalam hadis ini adanya kisah sebenarnya, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Shaddad bin Aus, Samurah, Mughirah bin Syu'bah, Ya'la bin Murrah, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhum. Hadis Buraidah adalah hadis yang hasan sahih wa kariha, dan mengatakan tidak boleh sebahagian ahli ilmu berkenaan tentang muslah, mengamputasikan seseorang. Riwayat 1394. Wa bi ilahi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Hushaimun qala hadatsana Khalid an Abi Qilabah an Abil Ash'as As-San'ani an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah bersabda, innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah telah menetapkan perlu berbuat baik, ala kulli syai'in, pada tiap-tiap sesuatu. Fa idza qataltum, maka apabila kamu nak membunuh, fa ahsinul qitlah, maka bunuhlah dengan cara yang paling baik. Jangan seksa musuh, jangan pada waktu itu kerat tubuh badan dia, Nabi tidak izinkan. Wa idza zabahtum, dan apabila kamu nak menyembelih binatang, fa ahsinuz zibha, maka perelokkanlah, permudahkanlah penyembelihan tersebut. Wal yuhidda, dan hendaklah menajamkan sebahagian daripada kamu syufratahu, pada waktu itu akan pisaunya. Wal yurih, dan hendaklah dia araha yurihu iraha, maksudnya menjadikan merasa tenang. Tapi wal yurih di sini bermaksud ta'jilu imrariha, dan hendaklah pada waktu itu menyegerakan zabihatahu, penyembelihannya. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Abul Ash'as namanya adalah Syurahbil bin Adah. Bab yang ke-15, bab ma jaa, bab pada hadis yang telah datang fi diyatil janin, berkenaan tentang diat janin yang belum dilahirkan. Janin, kandungan, janin yang berada dalam kandungan. Lalu adakah ada diat kalaulah seseorang itu kandungan dia gugur disebabkan orang lain? Riwayat 1395. Wa bi ilaihi qala hadatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallal qala hadatsana Wahb bin Jarir qala hadatsana Syu'bah an Mansur an Ibrahim an Ubaid bin Fadlah an Al-Mughirah bin Syu'bah anna imra'atain, daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sesungguhnya dua orang wanita, kanata darratain, yang mana mereka berdua adalah madu. Tapi dah bukan madu dah, sebab dah sampai bergaduh, dah jadi cuka, dah jadi pahit pada waktu itu. Maka mereka berdua ni adalah darrah. Darrah bermaksud madu. Dua isteri yang pada waktu itu menjadi isteri kepada suami yang sama. Maka mereka bergaduh. Taklah disebut pula kenapa bergaduh. Jangan tanya, kenapa bergaduh ni? Tak disebut dalam hadis. Faramat, maka telah membaling salah seorang daripada mereka berdua akan yang lain, bihajar, dia baling batu. Pada waktu tu dia baling batu. Aw amudu fustad, ataupun ada riwayat mengatakan pada waktu itu dia telah baling tiang kemah. Pada waktu tu dahsyat sangat bergaduh antara dua madu ni, sampai pada waktu itu dia telah baling tiang kemah. Fa alqat janinaha, maka telah berlaku keguguran janin yang berada dalam kandungan. Faqada, maka Nabi SAW telah memutuskan fil janin, pada kandungan yang telah gugur tadi, ghurrah, perlu dibayar dengan hamba. Apakah itu ghurrah? Abdan, sama ada dengan hamba lelaki ataupun hamba perempuan. Wa ja'alahu, dan Nabi telah menetapkan ghurrah tadi perlu dibayar oleh ahli keluarga perempuan tadi. Ahli keluarga perempuan juga kena membantu untuk bayar.
Qala al-Hasan, berkata Hasan, wa haddatsana Zaid bin al-Hubab an Sufyan an Mansur bi hadzal hadis, hadza hadisun hasanun sahih. Riwayat 1396. Wa bi ilai qala hadatsana Ali bin Sa'id al-Kindi qala hadatsana Ibnu Abi Zaidah an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan fil janin, pada janin yang gugur disebabkan perbuatan seseorang, apakah diat dia? Bi ghurrah, dengan bayaran hamba. Hamba lelaki perempuan, salah satu. Abdin, hamba lelaki ataupun hamba perempuan. Apakah maksud ghurrah ini? Boleh lihat kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sahara, baris yang kedua daripada bawah. Ghurrah ini asalnya adalah bayadun fi jabhatil faras. Kalaulah pada dahi kuda ada putih, maka itu dipanggil ghurrah. Dan di sini dimaksudkan dengan ghurrah al-abdi wal amah, hamba lelaki ataupun hamba perempuan. Wakila yushtaratul bayat, ada mengatakan hamba tu mestilah warna putih, walaysa bisyartin, namun sebenarnya tidaklah syarat di sisi para ulama. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka faqala alladhi, maka telah berkatalah wanita Qudiyah yang telah dijatuhkan keputusan ke atasnya untuk membayar diat, maka dia telah bersyair, dia pandai bersyair, maka dia berkati, dia telah berkata, anu'ti man la syariba wala akal wala saha fastahal famithlu dhalika yutal. Pada waktu tu dia bermadah, sebab dia tak nak bayar, maka dia bermadah. Dia kata, anu'ti, adakah patut kami memberi man la syariba wala akal, janin kandungan yang belum lagi boleh minum dan makan, wala saha fastahal, yang belum lagi boleh berteriak ataupun bersuara sewaktu dilahirkan, famithlu dzalika, maka dengan kematian seumpama ini sepatutnya yutal, ianya dimaafkan. Pada waktu itu tidak ada sebarang diat. Bila Nabi SAW dengar, maka Nabi bersabda, inna hadza la yaqulu biqauli syair, sesungguhnya dia boleh berkata-kata seperti mana seorang penyair, bal fihi, bahkan tetap pada kematian janin tersebut adanya ghurrah, hamba lelaki ataupun hamba perempuan. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Malik bin Nabirah. Hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu, dan telah berkata sebahagian mereka, al-ghurratu, ghurrah itu adalah hamba lelaki ataupun perempuan, ataupun bayaran 500 dirham. Dan sebahagian berkata boleh juga ghurrah itu dibayar dengan kuda ataupun dengan bagal. Bab yang ke-16, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang, la yuqtalu muslim, tidak akan dibunuh seorang Islam bikafirin, dengan kematian orang kafir. Maka tidak ada kisas untuk kematian orang kafir terhadap orang Islam. Dia akan kena hukuman yang lain, tapi tidak akan dibunuh. Riwayat 1397. Okey, lihat pandangan Imam Abu Hanifah. Arafah pada baris yang pertama. Para ulama Hijaz berkata, la yuqtalu muslim, tidak akan dibunuh seorang Islam apabila dia membunuh orang kafir. Namun Imam Abu Hanifah berkata, akan dibunuh orang Islam tersebut apabila dia telah membunuh kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang kafir yang tinggal di negara umat Islam. Dalam istilah fiqh dipanggil kafir zimmi. Wa fil harbi, dan kalaulah dia telah membunuh seorang kafir harbi yang ada perjanjian keselamatan dan keamanan, maka pada waktu itu kena bayar diat. Riwayat 1397. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Hushaym qala hadatsana Mutarrif an Sya'bi qala hadatsana Abu Juhaifa qala qultu li Ali, aku telah berkata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, adakah tuan mempunyai sesuatu sauda fi bayda, apakah maksud putih dalam hitam ataupun hitam dalam putih? Lihat kepada Qawata pada baris satu-satunya, ay syai'an maktuba, adakah tuan mempunyai sesuatu yang tertulis yang tidak ada dalam kitab Allah? Maka kata Sayyidina Ali, tidak. Wallazi falakal habbah, demi zat yang telah menciptakan biji-bijian, wa bara'an nasamah, demi zat yang telah menciptakan makhluk, ma alimtuhu, tidaklah aku ketahui,
sesuatu pun kecuali adalah kefahaman yang telah diberikan oleh Allah kepada seseorang daripada Al-Quran dan apa yang ada dalam lembaran ini. Maka mereka terus bertanya, qultu wa ma fi sahifah, apakah yang ada dalam lembaran kamu wahai khalifah? Maka berkata Sayyidina Ali, fihal akal, padanya terdapat diat. Al-akal bermaksud diat. Ada yang terjemah entah apa tah akal tu. Siapa yang ambil hadis ni? Ataupun tadi saya buat cek-cek, ada yang tak terjemahkan hadis ni ke apa? Fihal akal, padanya siapa? Siapa punya bahagian hadis ni? Siapa? Hadis ni bahagian siapa tadi? Hadis ni bahagian siapa? Ya? Siapa punya? Tak dengar? Tak terjemah ke tak hadis ni? Jadi saya cek-cek juga tugasan yang diberi. Dia bukan sekadar melepaskan batuk di tangga, kena cek betul-betul pada waktu tu perkataan dia, supaya betul terjemah dia. Benda yang asas terjemahan hadis. Kalau betul terjemah, faham betul lah. Salah terjemah, maka salahlah faham hadis tersebut. Maka Sayyidina Ali berkata, yang ada dalam lembaran ini adalah al-aqal, tentang diat, wa fikakul asir, dan tentang pembebasan tawanan, wa alla yuqtala, dan bahawa tidak akan dikisas ataupun dibunuh seorang yang beriman dengan pembunuhan seorang yang tidak beriman. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Ammar. Hadis Sayyidina Ali adalah hadis yang hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu, dan itulah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Mereka berkata, la yuqtalu mu'min, tidak akan dibunuh seorang beriman dengan pembunuhan seorang kafir. Hukuman yang lain ada, tapi kisas tidak ada. Wa qala ba'du ahli ilmi, ini pandangan Imam Abu Hanifah. Dan telah berkata sebahagian ahli ilmu, yuqtal, akan dibunuh seorang Islam bil muahid, apabila dia telah membunuh seorang yang bukan Islam yang ada perjanjian, iaitu dikenali sebagai kafir zimmi. Dan Imam Tirmizi berkata pandangan pertama lebih sahih. Riwayat 1398. Wa bi ilaihi qala hadatsana Isa bin Ahmad qala hadatsana bin Wahb an Usamah bin Zaid an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yuqtalu, tidak akan dibunuh seorang Islam dengan pembunuhan seorang kafir. Dan dengan sanad ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, diyatu aqlil kafir, diat seorang kafir adalah nisfu, separuh daripada diat orang yang beriman. Hadis Abdullah bin Ammar dalam bab ini adalah hadis yang hasan, dan telah berbeza pendapat ahli ilmu berkenaan tentang diat seorang Yahudi dan Nasrani. Fadhahaba, maka sebahagian para ulama telah berkata seperti mana hadis yang telah diriwayatkan daripada Nabi sebentar tadi. Maksudnya separuh diat orang Islam itulah diat orang yang bukan Islam. Telah berkata Umar bin Abdul Aziz, diyatul Yahudi wan Nasrani, diat orang Yahudi dan Nasrani adalah separuh diat orang Islam. Dan inilah pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, dan diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata, diat orang Yahudi dan Nasrani adalah sebanyak 4,000, dan diat orang Majusi adalah hanya 800. Dan dengan pendapat inilah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ishaq dan telah mengambil pandangan ini.
Telah berkata sebahagian ahli ilmu, diyatul Yahudi, diat orang Yahudi dan Nasrani adalah sama seperti mana orang Islam. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri dan para ulama Kufah, termasuk mereka adalah Imam Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala. Maka ini berkenaan tentang diat orang yang bukan Islam. Bab yang ke-17, bab maja'a, Imam Tirmizi membawakan tajuk bab pada hadis-hadis yang telah datang fir rajul, berkenaan tentang seseorang yaqtulu abdah, yang telah membunuh hambanya sendiri. Kalaulah seorang tuan bunuh hamba dia, adakah tuan dia akan kena qisas? Hukuman yang bersesuaian pemerintah ataupun qadi dan hakim akan putuskan. Tapi adakah ada qisas? Maka jawapannya tidak ada. Riwayat 1399. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah an Qatadah anil Hasan an Samurah radhiyallahu anhu qala, daripada Samurah radhiyallahu anhu beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qatala, barang siapa yang telah membunuh hambanya, qatalnahu, maka kami akan membunuhnya, sabda Nabi. Wa man jada'a, barang siapa yang telah memotong, mengamputasikan hambanya, jada'nahu, kami akan potong bahagian anggota badan yang sama. Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, i'lam, ketahuilah, sesungguhnya para ulama fiqh bersepakat bahawa seorang tuan kepada hamba tidak akan dibunuh dengan pembunuhan hambanya sendiri. Kerana pada waktu itu dia adalah tuan, pemilik kepada hamba tadi. Lalu bagaimana maksud sabdaan Nabi, kami akan bunuhnya? Maka kata para ulama, waqalu hadzal hadis warid ala zajar. Hadis ini datang dalam bentuk amaran yang keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqila, dan ada yang mengatakan hadis ini adalah berkenaan tentang hamba yang bukan lagi hamba, tapi hamba yang telah dimerdekakan. Itu pandangan yang kedua. Waqila mansuh, dan pandangan yang ketiga, hadis ini adalah mansuh. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, dan sungguh telah mengambil pandangan ini sebahagian ahli ilmu daripada kalangan tabi'in. Antaranya adalah Ibrahim An-Nakhi. Mereka berkata seorang tuan tidak akan dibunuh dengan pembunuhan hambanya. Dan telah berkata sebahagian ahli ilmu, antara mereka adalah Al-Hasan Al-Basri, Atha' bin Abi Rabah, laisa bainal hur, yang merdeka dan hamba kisas fi nafsi, dalam kisas pada waktu itu berkaitan tentang nyawa. Wala fi ma dunan nas, dan tidak ada kisas pada kesalahan kurang daripada nyawa. Dan inilah pendapat Imam Ahmad dan Ishaq. Dan sebahagian telah berkata, idza qatala abdah, apabila seseorang itu telah membunuh hambanya, maka dia tidak akan dibunuh. Hukuman yang lain ada, tapi kisas tidak. Wa idza qatala abda ghairih, tapi kalaulah dia telah membunuh hamba orang lain, qutila bihi, maka pasti dia akan dibunuh. Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Bab yang ke-18, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang fil mar'ati, berkenaan tentang seorang wanita tarithu, yang boleh mendapat harta pusaka daripada bayaran diat untuk kematian suami dia. Lalu kalaulah suami dia kena bunuh, maka adakah seorang isteri dapat diat? Ataupun kalau isteri kena bunuh, adakah suami boleh dapat diat? Maka bab yang ke-18, kita sambung sekejap lagi. Saya nak ambil wuduk sekejap.
Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, berkenaan tentang hadis bahawa seorang isteri boleh mewarisi daripada bayaran diat akibat pembunuhan suami dia. Kalau suami dia kena bunuh, dia boleh dapat diat tersebut. Riwayat 1400. Wabi ilahi qala hadatsana Qutaibah wa Abu Ammar wa ghairu wahidin qalu hadatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Sa'id bin Al-Musayyib anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ad-diyatu 'alal 'aqilah, diat pada waktu itu wajib ke atas ahli keluarga, wala tarithu, dan tidak boleh mewarisi al-mar'atu, seorang wanita, min diyati zawjiha, daripada pembayaran diat milik suaminya, syai'an, sedikit pun. Sebab bila bayar diat, yang kena bayar diat hanya lelaki. Maka ketika mana menerima diat, sepatutnya isteri pun tak dapat, tapi sebenarnya dapat. Lalu Umar bin Khattab pada awalnya tidak tahu, hatta sehinggalah akhbarahu, telah mengkhabarkan kepada Umar bin Khattab seorang sahabat yang bernama Ad-Dhahhak bin Sufyan Al-Kilabi. Maka beliau telah berkata kepada Umar bin Khattab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataba, telah menulis surat kepadanya, an warith, bahawa hendaklah mewarisi, imra'ata, isteri, kepada sahabat Asyam Ad-Dababi daripada diat suaminya. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian daripada ahli ilmu. Bab yang ke-19 berkenaan tentang qisas. Bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang qisas, iaitu tak ada. Bab maja'a fil qisas, berkenaan tentang qisas. Ini bukan qisas nyawa, qisas untuk selain daripada nyawa. Contohnya gigi yang patah, contohnya luka yang boleh memungkinkan qisas, maka ini adalah qisas selain daripada qisas nyawa. Riwayat 1401. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Khashram qala hadatsana Isa bin Yunus an Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Zurarah bin Aufa, maka aku telah mendengar Zurarah bin Aufa meriwayatkan daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang lelaki adha, yang telah menggigit yada rajulin, tangan seorang lelaki yang lain. Maka pada waktu tu digigit dengan kuat. Fanaza'a, maka orang yang kena gigit ini telah menarik tangannya. Fawaqa'at, maka pada waktu itu telah berguguran jatuh saniyatah, gigi dia. Gigi depan dia jatuh. Sanaya adalah gigi depan. Dia gigit punya kuat, bila ditarik tercabut gigi dia. Faqtasamu, maka mereka telah membuat aduan kepada Nabi SAW. Maka Nabi bersabda, ya'addu ahadukum, salah seorang daripada kamu menggigit akhahu, saudaranya, seperti mana unta jantan menggigit. Gigit kuat. Maka sabda Nabi, la diyatala, maka tidak ada diat untuk kamu. Maka lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga daripada bawah, apakah maksud al-fahal? Az-zakaru min kulli haiwan, binatang jantan dipanggil sebagai fahal. Wa yuradu zakarul ibil, dan dimaksudkan di sini adalah unta jantan. Maka pada waktu tu sabda Nabi, gigit dengan kuat seperti unta jantan, tidak ada diat untuk kamu. Maka Allah telah menurunkan firman-Nya, wal juruha qisas, dan untuk luka-luka pun ada kisasnya. Nak bagi apa ni? Ini letak alamat sini lah. Okay, hati lah, tak nak bising-bising. Hati buat apa tu? Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ya'la bin Umayyah, Salmah bin Umayyah, wahuma, dan mereka berdua adalah adik-beradik. Hadis Imran bin Husain adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-20, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan al-hubsi, menahan, at-tuhmah fi tuhmah, orang yang ada tuduhan. Boleh tak orang yang ada tuduhan kita tahan dulu, masukkan dalam penjara dulu dan sebagainya? Maka ini dalilnya. Riwayat 1402. Atia, kenapa? Suka tengok Mai Abi. Atia kena buat live lah, Atia nak buat live.
وبه إليه قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم sesungguhnya Nabi SAW habasa pernah menahan seorang lelaki fi tuhmatin disebabkan sesuatu pertuduhan. Summa khalla, kemudian Nabi telah membebaskannya. Dan di dalam bab ini, maka dalil kalaulah seseorang tu ada sesuatu pertuduhan sementara nak menyiasat dan sebagainya, boleh untuk ditahan. Pasangkan untuk di lagu yang tu, Bismillah, Bismillah. Wa fil babi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis bahas daripada ayahnya, daripada atuknya adalah hadis yang hasan, dan sungguh telah meriwayatkan Ismail bin Ibrahim daripada Bahz bin Hakim hadis ini dengan riwayat yang lebih sempurna dan lebih panjang. Bab yang ke-21. Tak apa, bagi Umi, bagi Umi. Tia, bagi Umi. Bagi Umi. Bagi Umi, bagi Umi. Bab yang ke-21, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang, man qutila, barang siapa yang dibunuh duna malih, kerana mempertahankan hartanya, fahuwa syahid, maka itu adalah syahid. Seseorang yang kena bunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dikira sebagai syahid. Riwayat 1403. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Salamah bin Syabib bin Hatim bin Siyah al-Marwazi wa ghairu wahid qalu hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri an Talhah bin Abdullah bin Auf an Abdurrahman bin Amr bin Sahal an Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Nabi Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, man qutila, barang siapa yang dibunuh duna malih, kerana mempertahankan harta dia. Ada orang nak rompak dia mempertahankan. Ada orang nak pada waktu itu curi barang dia mempertahankan, dan pada waktu tu dia terbunuh, fahuwa syahid, maka orang yang terbunuh kerana mempertahankan harta, sabda Nabi SAW, dia mati syahid. Maka di sini mati syahid bermaksud dia adalah seorang yang syahid akhirat. Dekat dunia dia tetap akan dimandikan, dikafankan, dikebumikan, tetapi dia dikira sebagai syahid akhirat. Ada juga beberapa pendapat yang lain tentang syahid. Lihat kepada Sahara pada baris yang kedua. Maka ada yang mengatakan pandangan pertama, ay yashhadu wa yahduruhul malaikah, malaikat akan menghadiri pengkebumian dia. Itu yang pertama. Ada yang mengatakan syahid bermaksud yushahidu ma u'iddalahu minan na'im. Dia akan dipertunjukkan semua nikmat-nikmat yang Allah telah sediakan untuknya. Maka itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, syahid bermaksud yahduru inda rabbih, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan yang keempat, ay mashhud lahu bil fadli wal karamah, dia akan diberikan penyaksian tentang kelebihan dan kemuliaan. Dan yang kelima, pada waktu itu dia akan diberikan penyaksian tentang bagaimana jujur dan ikhlasnya dalam beramal, dan juga banyak lagi pendapat-pendapat yang lain. Maka syahid, orang yang mati kerana mempertahankan hartanya, adalah seorang yang syahid. Jawab kejap. Okey, tak apa. Sekejap, saya ada panggilan penting.
Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maaf sangat sebab tadi ada panggilan penting. Okey, kita dah hadis berapa tadi? 1403. Yang tu dah baca dah. Okey, barang siapa yang sabda Nabi terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka kematiannya adalah mati syahid. Riwayat 1404. Wabi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Amir al-Aqadi qala hadatsana Abdul Aziz bin al-Muttalib an Abdullah bin al-Hasan an Ibrahim bin Muhammad bin Talhah an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang sama, man kutila, barang siapa yang terbunuh disebabkan mempertahankan harta, fahuwa syahid, maka ianya adalah mati syahid. Ada orang zaman kita sangka pada waktu tu dia mati kerana mempertahankan harta, sayang sangat dunia. Tak, pada waktu itu sebenarnya kematiannya adalah syahid. Bahkan kata Abdullah bin Mubarak, kejap lagi kita mati, walaupun dia mempertahankan harta yang tak bernilai pun, kadar 2 dirham, tetap kematian dia adalah mati syahid. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali, Sa'id bin Zaid, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Jabir radhiyallahu anhum. Hadis Abdullah bin Amr adalah hadis yang hasan wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan daripada beliau daripada lebih daripada satu sanad. Wa qad rakhasa, dan telah wa qad rakhasa, dan sungguh telah memberikan kebenaran sebahagian daripada ahli ilmu lirajul, untuk seseorang, an yuqatila, bahawa dia boleh untuk berjuang ataupun pada waktu itu memerangi kerana nak mempertahankan harta dan diri dia. Lalu kalaulah seseorang tu angkat senjata kerana ada orang nak rompak dia ataupun pada waktu tu nak bunuh dia, maka kata para ulama halal dan boleh untuk dilawan balik. Berkata Abdullah bin Mubarak, yuqatilu, hendaklah dia berjuang mempertahankan harta walau dirhamain, walaupun pada waktu itu harta tersebut bernilai 2 dirham, yang mana tak banyak mana pun 2 dirham, tapi nak menunjukkan pada waktu itu berjuang mempertahankan harta boleh membawa kepada mati syahid. Tapi kalaulah pada waktu itu dia pilih untuk serahkan dan sebagainya, itu tak ada masalah, itu adalah pilihan masing-masing. Wabi ilaihi qala hadatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala hadatsani Muhammad bin Abdul Wahhab an Sufyan ats-Tsauri an Abdullah bin al-Hasan qala hadatsani Ibrahim bin Muhammad bin Talhah qala Sufyan wa athna alaihi khaira qala sami'tu Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala, Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man urida maluh, barang siapa yang dirampas hartanya bighairi haqqin, dengan tanpa sebab yang benar, dia dirampas hartanya, kena rompak, faqatala, maka dia telah berjuang untuk mendapatkan harta dia ataupun mempertahankan hartanya, faqutila, maka telah dibunuh, fahuwa syahidun, maka kematiannya adalah sebagai seorang yang syahid. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Abdullah bin al-Hasan an Ibrahim bin Muhammad bin Talhah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa. Riwayat 1405. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abd bin Humaid qala akhbarani Yaqub bin Ibrahim bin Sa'ad qala hadatsana abi an Abi Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir an Talhah bin Abdullah bin Auf an Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, daripada Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kutila, barang siapa yang dibunuh duna malih, kerana mempertahankan hartanya, fahuwa syahid, maka itu adalah mati syahid. Wa man kutila, dan barang siapa yang dibunuh kerana nak mempertahankan damihi maksudnya nyawa dia dibunuh kerana nak mempertahankan nyawanya, fahuwa syahid, maka itu adalah mati syahid. Wa man kutila, dan barang siapa yang dibunuh, sabda Nabi, duna dinih, kerana nak mempertahankan agamanya, fahuwa syahid, maka itu adalah syahid. Wa man kutila, dan barang siapa yang dibunuh duna ahlih, kerana nak mempertahankan keluarganya, fahuwa syahid, maka itu pun adalah mati syahid. Orang yang dibunuh kerana nak mempertahankan keluarga, itu pun mati syahid.
Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan beginilah apa yang telah diriwayatkan oleh lebih daripada seorang daripada Ibrahim bin Sa'ad riwayat yang seumpama ini. Dan Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, itu adalah nama penuh beliau. Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Bab yang ke-22 berkenaan tentang Al-Qasamah. Apakah itu Qasamah? Maka qasamah adalah, kita lihat Arafah. Qasamah adalah man wujida qatilan fi maudi'. Tiba-tiba ada mayat dijumpai pada satu tempat, ada mayat. Dan pada waktu itu wala yadri qatiluh, dan wala yadri qatilah. Tak diketahui siapa pembunuhnya. Nampak mayat, contohnya dekat Shah Alam, tiba-tiba ada mayat. Cari-cari tak tahu siapa pembunuh. Maka apa nak kena buat? Maka pada waktu itu berlakulah qasamah. Maka pada waktu itu akan ada 50 sumpah yang diambil oleh 50 orang. Itu adalah detail dia. Maka Imam Malik bin Anas berkata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wali kepada orang yang kena bunuh, keluarga yang kena bunuh, wali dia akan pilih 50 orang yang dia syak. Dan pada waktu itu dia minta mereka untuk bersumpah. Maka bukan 50 orang, Allahumma salli alaihi wasallam, sesiapa yang dia rasa syak, maka dia akan minta mereka bersumpah yang mereka tak membunuh dan mereka tak tahu sesiapa yang membunuh. Dan dalam masa yang sama, wali pun pada waktu itu seramai 50 orang akan bersumpah. Ini pandangan Imam Malik. Kemudian baris nombor 2, Imam Syafi'i. Berkata Imam Syafi'i, la qisasa fi surah. Tidak ada kisas dalam masalah bila tak diketahui siapakah pada waktu itu pembunuh. Bahkan yuksam akan bersumpah 50 orang daripada kalangan orang-orang yang mendakwa. Maka daripada kalangan ahli keluarga si mati, 50 orang pada waktu itu akan bersumpah. Okey, maka ini adalah pandangan Imam Syafi'i. Yang kena sumpah siapa? Ahli keluarga si mati. Berkata Imam Abu Hanifah pula baris yang keempat, yang kena sumpah bukan ahli keluarga si mati. Yang kena sumpah pada waktu itu adalah orang-orang yang dituduh daripada kalangan penduduk sekitar tersebut. Itu pandangan Imam Abu Hanifah. Maka dikumpulkan pada waktu itu 50 orang. Dan diminta 50 orang ini untuk sumpah bukan mereka yang membunuh dan mereka tak tahu siapa yang membunuh. Maka Imam Malik kata dua-dua pihak kena sumpah, keluarga si mati dan juga orang yang disyaki. Imam Syafi'i kata hanya keluarga si mati yang kena bersumpah, dan Imam Abu Hanifah kata hanya orang yang disyaki pada waktu itu perlu bersumpah. Jelas ke jelas? Ya, tolong. Banyak betul tenaga dia. Okey. Jom kita lihat riwayat 1406. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laws an Yahya bin Sa'id an Bushair bin Yasar an Sahal bin Abi Hathamah qala Yahya wa hasibtu an Rafi' bin Khadij annahuma qala. Maka daripada Rafi' bin Khadij dan juga Sahal bin Abi Hathamah, mereka berdua telah meriwayatkan, kharaja Abdullah, telah keluar meninggalkan Madinah beberapa orang sahabat. Siapa mereka? Abdullah bin Sahal bin Zaid nombor 1, Muhayyisah bin Mas'ud bin Zaid pada waktu itu nombor 2. Maka dua orang kawan ini, Abdullah dan Muhayyisah, mereka telah pergi ke mana? Ke Khaybar. Pada waktu itu Khaybar dah menjadi milik umat Islam selepas pembukaan kota Khaybar yang berlaku pada tahun 7 Hijrah. Hatta idza kana bi Khaybar, bila dua orang sahabat ini tiba di Khaybar, tafarraqa, mereka telah berpisah fi ba'di ma hunaka, kerana sebahagian urusan yang ada di sana. Maka dia kata, okey, nanti kita jumpalah, kemudian aku nak buat kerja aku, kau pergi buat kerja kau. Thumma inna Muhayyisah, kemudian tak lama selepas itu sahabat yang bernama Muhayyisah, dia jumpa kawannya yang bernama Abdullah bin Sahal telah terbunuh, dan pada waktu itu telah terbujur kaku. Qatilan qad qutil, telah kena bunuh.
aqbala ila Rasulillah, dia pun bergegas balik jumpa Nabi SAW di Madinah. Dia telah datang bersama dengan adik kepada dia telah datang bersama dengan Huwaisah bin Mas'ud yang merupakan adiknya dan juga adik kepada si mati Abdurrahman bin Sahal radhiyallahu anhum. Dan adalah Abdurrahman bin Sahal ini yang paling muda. Maka bila sampai berjumpa dengan Nabi, zahaba Abdurrahman, maka yang paling muda ini telah mula bercakap kepada Nabi SAW sebelum dua orang sahabat dia bercakap. Maka Nabi SAW tegur, sabda Nabi, kabbiril kubra, biarkan yang besar dulu cakap. Biar yang besar dulu cakap. Kerana Abdurrahman bin Sahal ni pun tak ada ketika mana kejadian tersebut. Fasamata, maka dia pun diam. Watakallama, dan telah bercakap kepada Nabi dua orang teman dia, iaitu Muhayyisah dan juga yang kedua Huwaisah bin Mas'ud. Maka mereka telah menceritakan kepada Nabi SAW tentang peristiwa pembunuhan Abdullah bin Sahal. Faqala lahum, maka Nabi SAW bersabda, atahlifun, adakah kamu sanggup untuk bersumpah 50 yamina, 50 sumpah. Dan kalaulah kamu berani bersumpah 50 sumpah, fatastahiquna, maka kamu layak untuk mendapatkan sahibakum, pada waktu itu teman kamu, au qatilakum, ataupun pada waktu itu pembunuh kamu. Maksudnya kalaulah kamu bersumpah 50 kali, kamu layak untuk mendapatkan diat. Sebab pembunuh memang tak tahu siapa, tapi diat akan dapat untuk sahabat kamu. Maka mereka sebab itu kata Imam Syafi'i, siapa yang kena sumpah? Ahli keluarga si mati. Waliyul qatil yang kena sumpah. Imam Abu Hanifah kata tak. Al-yaminu ala man ankar, yang kena sumpah adalah orang yang kena tuduh, mereka tu yang kena sumpah. Qalu, maka mereka berkata, bagaimana kami nak sumpah padahal kami tak ada sewaktu kejadian bunuh tersebut? Maka sabda Nabi SAW, kalau kamu tak nak sumpah dan kamu suruh orang Yahudi sumpah, nanti kamu tak dapat apa-apa. Sebab orang Yahudi dia akan sumpah aja dan dia tak kisah. Nanti kamu diat pun tak dapat. Dahlah pembunuh tak dapat, diat pun tak dapat. Sebab itu sabda Nabi, sabda Nabi, fatubari'ukum, maka apakah kamu mahu membebaskan Yahudu, orang Yahudi, bi khamsina yamina, dengan suruh mereka sumpah 50 kali? Mereka pasti akan sumpah, sabda Nabi. Qalu, maka pada waktu itu mereka pun mempertikaikan, wa kaifa naqbal, bagaimana kami nak terima sumpah orang yang ingkar dan orang yang kufur. Falamma ra'a dhalika, bila Nabi SAW melihat peristiwa itu, maka Nabi telah memberi diat, Nabi telah memberi diat min indih, daripada pihak Nabi SAW sendiri. Maka Nabi yang pada waktu itu telah membayar diat. Maka daripada hadis ini Imam Syafi'i berkata, bila ada pembunuhan yang tak diketahui siapa yang membunuh, maka keluarga si mati yang kena bersumpah. Imam Abu Hanifah kata tak, orang yang disyaki pada waktu itu mereka yang kena sumpah. Wabihi ilayhi qala, jelas ke jelas? Wabihi ilayhi qala hadatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallal qala hadatsana Yazid bin Harun qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Bushair bin Yasar an Sahl bin Abi Hathma wa Rafi' bin Khadij nahwa hadzal hadis bermakna. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu berkenaan tentang qasamah. Wa qad ra'a, dan sungguh telah berpandangan sebahagian daripada para ulama Madinah bahawa adanya qisas dengan qasamah. Waqala, dan telah berkata sebahagian ahli ilmu daripada kalangan para ulama Kufah dan selain mereka, innal qasamah, sesungguhnya qasamah, sumpah tadi, tidak boleh mewajibkan qisas. Sebab bukti pun tak ada. Dan kemudian pada waktu itu pembunuh pun tak tahu siapa, bagaimana nak mewajibkan qisas. La tujibul qawat, tidak mewajibkan qisas. Wa innama tujibud diyah, hanya senya sumpah tadi melazimkan diat. Pada waktu itu menjadikan ahli keluarga layak mendapat diat. Bismillahirrahmanirrahim. Bab besar yang ke-17. Dan pada kali ini Imam Tirmizi membawakan tajuk berkenaan tentang abwabul hudud, hadis-hadis berkenaan tentang hudud yang sabit daripada Nabi SAW. Bab yang pertama, bab ma ja'a, bab pada hadis yang telah datang
Fiman, berkenaan tentang orang la yajibu alaihil had, yang tidak wajib ke atas mereka had. Maka siapakah orang-orang yang pada waktu itu tiada had ke atas mereka? Riwayat 1407. Wa bi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Yahya al-Quta'i qala hadatsana Bishr bin Umar qala hadatsana Hammam an Qatadah an al-Hasan al-Basri an Ali radhiyallahu anhu, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rufi'a, telah diangkat dan al-qalam, pada waktu itu penulisan pena daripada 3 golongan. Daripada orang yang sedang tidur sehinggalah dia bangun daripada tidur, daripada kanak-kanak yang belum balik sehinggalah dia menjadi dewasa, dan daripada orang yang hilang akal sehinggalah pada waktu itu dia berakal. Lihat kepada Qawata pada baris yang pertama, kata Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, yang diangkat hanyalah catatan dosa sahaja. Adapun catatan khair pahala akan terus menerus pada waktu itu ditulis untuk golongan ini. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, hadis Ali bin Abi Talib adalah hadis yang hasan gharib daripada sanad ini, dan sungguh telah diriwayatkan daripada sanad yang berbeza daripada Ali radhiyallahu anhu. Wa dzakara, dan telah menyebut sebahagian daripada mereka, wa anil ghulam, dan diangkat penulisan catatan amalan ataupun pena daripada seorang yang belum balik sehinggalah dia balik. Yahtalim, gariskan bawah tu ayyabluh. Dan kami tidak mengetahui untuk Hasanul Basri adanya sama daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada Atha bin Sa'ib, daripada Abu Dhabian, daripada Ali radhiyallahu anhu, riwayat yang lebih kurang dengan riwayat ini. Warawahu, dan telah meriwayatkan riwayat ini daripada A'mash, daripada Abu Zibyan, daripada Abdullah bin Abbas, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu secara mauquf dan bukannya secara marfu', dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu. Dan Abu Zibyan nama penuhnya adalah Husain bin Jundab rahimahullahu taala. Bab yang kedua, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang fi dar'il hudud, berkenaan tentang menghindarkan had. Selagi mana boleh hindarkanlah had daripada seseorang tersebut. Riwayat 1408. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdurrahman ibn al-Aswad Abu Amr al-Basri qala hadatsana Muhammad ibn Rabi'ah qala hadatsana Yazid ibn Ziyad ad-Dimashqi an az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idra'ul hudud 'anil muslimina mastata'tum, jauhkanlah, hindarkanlah hukuman had daripada orang Islam selagi mana yang kamu mampu. Maka hindarkan daripada siapa? Lihat Sahara pada baris yang kedua, qabla an tasila ilal imam, jangan bawa kepada pengaduan. Pada waktu selagi mana boleh hindarkanlah had daripada orang Islam. Baris yang ketiga, wal khitabu li ghairil a'immah, dan perintah ini hanyalah untuk selain daripada pemimpin. Adapun pemimpin kalau dapat aduan maka dia tak boleh tolak, dia kena selesaikan. Tapi ini untuk orang biasa, maka pada waktu itu hendaklah tolak, supaya pada waktu itu orang tersebut tak kena had. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah kita nampak ada orang yang kali pertama melakukan maksiat, maka pada waktu itu jangan buat aduan dulu. Mungkin dia terlanjur dan dia bertaubat. Tapi kalaulah dah kerap sangat, maka itu tak mengapa untuk dibuat aduan, terutamanya kesalahan yang melibatkan had. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Riwayat 1408. Kenapa nak kena hindarkan? Nabi terangkan pada hadis yang pertama. Sabda Nabi, idrahul hudud, hindarkanlah had daripada umat Islam selagi mana kamu mampu. Fa in kana lahu makhraj, maka jika adalah untuk had tersebut jalan keluar, fa khallu sabilah, maka lepaskanlah dia. Fa innal imam, kerana sesungguhnya bagi seorang qadi dan pemimpin, ayyukhti'a, dia tersalah dalam memaafkan, itu adalah lebih baik daripada tersalah dalam menjatuhkan hukuman. Jangan tersalah dalam menjatuhkan hukuman. Kita pun jangan tersalah dalam membuat aduan, kerana pada waktu itu kita perlu tanggung kesan dosa dan pada waktu itu apa yang bakal berlaku. Lagi-lagi had dalam Islam keras. Pada waktu itu sebatan, ada yang kena rejam sampai mati dan sebagainya.
Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Waqi' an Yazid bin Ziyad nahwa hadits Muhammad bin Rabi'ah wa lam yarfa'hu. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, hadis Aisyah, kami tidak mengetahui ini secara marfu' kecuali daripada periwayatan Muhammad bin Rabi'ah daripada Yazid bin Ziyad ad-Dimashqi, daripada Zuhri, daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah meriwayatkannya Waqi' daripada Yazid bin Ziyad riwayat yang seumpamanya namun tidak memarfu'kannya. Riwayat yang seterusnya, wa riwayatu Waqi', kata Imam Tirmizi, periwayatan Waqi' adalah lebih sahih dan sungguh telah diriwayatkan nahwa hadza, seumpama ini, daripada lebih daripada seorang daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka berkata perkara yang sama. Dan Yazid bin Ziyad ad-Dimashqi adalah seorang yang dianggap dhaif dalam periwayatan hadis, dan Yazid bin Abi Dinar al-Kufi adalah seorang yang lebih kuat dan lebih athbat serta lebih terkehadapan daripada yang lain. Bab yang ketiga, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang menutup aib orang Islam yang lain. Kalaulah kita nampak ada orang Islam yang lain sedang buat maksiat, maka cuba untuk tutup aibnya. Kecualilah pada waktu itu dia memang melakukan banyak kali, maka itu tak mengapa untuk membuat pengaduan. Riwayat 1409, wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah ta'ala al-Amash Nabi sallallahu Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa, barang siapa yang meringankan an muslimin, daripada seorang Islam, kurbatan, suatu kesusahan daripada kesusahan dunia, maka Allah akan membebaskannya daripada kesusahan hari kiamat. Wa man satara, dan barang siapa yang menutup aib saudara Islam yang lain, maka Allah akan menutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah akan terus menolong seorang hamba selagi mana hamba tersebut menolong saudaranya. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Uqbah bin Amir al-Juhani, Abdullah bin Umar. Hadis Abu Hurairah adalah hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah telah diriwayatkan seperti ini lebih daripada seorang, daripada A'mash, daripada Abu Salih, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang lebih kurang sama seperti Abu Awanah. Warawah, dan telah meriwayatkan Asbad bin Muhammad daripada A'mash, di mana beliau berkata, hudithu, aku telah diriwayatkan hadis daripada Abu Salih, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang lebih kurang sama seperti riwayat Ubaidah bin Asbad bin Muhammad. Qala, beliau berkata, haddatsani abi anil A'mash, ayahku telah meriwayatkan kepadaku hadis ini daripada A'mash dengan riwayat ini. Riwayat 1410. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laysu an Uqail an Az-Zuhri an Salim an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-muslimu akhul muslim, seorang Islam adalah saudara kepada seorang Islam yang lain. La yadhlimuh, dia tidak akan menganiayanya, wala yuslimuh, dan dia tidak akan menyerah saudaranya untuk kehancuran dan kebinasaan. Wa man kana fi hajati akhih, dan barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, Allah akan menunaikan hajatnya. Wa man farraja, dan barang siapa yang membuka jalan keluar daripada seorang Islam kurbatan sewaktu kesusahan, maka Allah akan membuka daripadanya kesusahan daripada kesusahan hari kiamat. Wa man satara muslimah, dan barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutupkan aibnya pada hari kiamat. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib daripada periwayatan Abdullah bin Umar. Bab yang keempat berkenaan tentang talqin. Talqin bukannya waktu untuk jenazah. Pada waktu itu tanya balik berkali-kali, adakah benar dia yang telah membuat kesalahan ini, ataupun dia tersilap, terlupa dan sebagainya. Maka digalakkan untuk talqin, bertanya balik sewaktu nak menjatuhkan akad had. Riwayat 1411. Dah berapa muka surat dah? Ya. Berapa? Berapa? 11? Okey, kita akan sambung balik pada jam
12 ataupun 12.15 insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi sebentar lagi insya-Allah.